Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfir lahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yuti'il hadiyadah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah karunia-Nya kita pagi ini telah berjaya solat subuh bersama-sama. Solat subuh jemaah sama ada di surau masjid karya kita ataupun solat berjamaah di rumah masing-masing. Alhamdulillah, kerana Allah Ta'ala masih lagi memberi kekuatan untuk kita untuk meneruskan perjuangan kita sebagai hamba Allah. Ya, perjuangan sebagai hamba. Jadi pagi ini saya nak berkongsi sedikit berkenaan dengan ciri-ciri pencinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ciri-ciri kita ni? Dan salah satunya daripada iaitu ada ciri dia menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mempertahankan syariat. Ini adalah satu contoh ciri-ciri kita ni mencintai Nabi. Sedia dimaklumi bahawa seorang pecinta sejati rela mengorbankan masa, tenaga dan apa saja yang dimilikinya, baik harta maupun nyawa, demi mencapai matlamat yang sama seperti mana kekasihnya mengorbankan segala yang disebut demi matlamat itu. Jadi bila kita dah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi kita sepatutnya sanggup berkorban lah, apa sajalah, daripada segi masa kita, tenaga kita, apa saja, harta benda maupun nyawa lah, demi mencapai matlamat, sebab kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita apa sajalah kita sanggup berkorban. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengorbankan segala yang baginda miliki, baik tenaga, keupayaan, harta benda maupun nyawa sendiri, demi mengeluarkan umat ini daripada kegelapan menuju cahaya terang, dan daripada penyembahan makhluk kepada penyembahan pencipta makhluk. Nabi dulu di awal-awal membawa risalah Islam, Nabi berkorban segala-galanya. Segala-gala yang Nabi korbankan, tenaga dia, harta benda dia, maupun dengan nyawa sendiri, dengan menyertai peperangan apa semua tu kan. Segala-galanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dia berkorban. Demi apa? Demi untuk mengeluarkan umat-umat ni daripada kegelapan kepada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Daripada menyembah berhala, menyembah apa-apa tah kan, jadi menyembah Yang Maha Esa. Itu dia. Sampai tahap begitulah baginda sallallahu alaihi wasallam lakukan. Baginda telah berjihad dengan sebenar-benarnya di jalan Allah, supaya kalimah Allah berada pada kedudukan yang tertinggi, manakala kalimah orang kafir berada pada kedudukan yang terbawah. Itulah salah satu daripadanya. Baginda sallallahu alaihi wasallam dia banyak berjihad, melakukan jihad untuk meninggikan syiar Islam, daripada syiar-syiar yang tidak betul, syiar-syiar yang mensyirikkan Allah, syiar-syiar yang menyembah berhala dan sebagainya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berjihad dia, macam-macam dibuat untuk memastikan tugas dia sebagai pesuruh Allah tu dibawa dengan sebaik-baiknya. Sebab itulah kalau kita tengok sekarang ni, ini adalah hasil kita yang mengenal Islam ni, adalah hasil daripada jihad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada satu ketika pada peperangan yang pertama, iaitu peperangan Badar, sahabat-sahabat pun memohon supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, sebab ini merupakan mempertahankan agama Allah. Kalau Allah Ta'ala tak bantu, maka
hilanglah agama Allah di muka bumi ini. Berdoa kepada Allah di pada masa peperangan Badar tu, dan Allah Ta'ala telah membantu dengan menurunkan tentera-tentera Allah, membantu pasukan-pasukan Badar tadi untuk memenangi peperangan tersebut. Alhamdulillah. Disebabkan sebab itu sampai kepada kita sampai sekarang ni. Alhamdulillah. Baginda juga keluar berperang. Tengok. Berkeluar berperang supaya tiada lagi penyembahan selain daripada Allah, dan seluruh ibadah keagamaan hanya diikhlaskan kepada Allah semata-mata. Sebelum tu dengan patung-patung berhala yang dikelilingi dekat Kaabah tu bukan main banyak lagi. Daripada sekecil-kecil sampai sebesar-besarnya, kan. Jadi kehidupan orang Quraisy pada masa tu teruk sangatlah. Dia punya etikad dia punya pegangan mereka nyata sangat, pegangan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi Nabi dengan bersungguh-sungguh, sehingga Nabi sendiri pun menyertai perang. Kalau ada perang pun Nabi sendiri sertai, masuk sekali, untuk memberi semangat kepada sahabat-sahabat yang lain untuk bersama-sama berjuang untuk menegakkan agama Allah. Mereka yang mencintai Nabi pasti akan mengikuti petunjuk baginda sallallahu alaihi wasallam dan menjalani hidup mereka seperti mana Nabi hidup, seperti mana yang baginda sallallahu alaihi wasallam hidup. Kalau tengok sahabat-sahabat semua, kan, mendapat tarbiyah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di awal-awal tu sahabat-sahabat yang 4 dan juga sahabat-sahabat yang 10 nama yang masuk syurga tu semua sahabat-sahabat yang hebat, mengikuti apa saja acuan yang telah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ikut aja, ya. Mereka telah dan akan terus menyalurkan tenaga, keupayaan, harta benda maupun nyawa demi mencapai tujuan yang sama. Tujuan yang sama seperti mana baginda telah mengorbankan masa baginda, harta benda dan nyawa baginda sendiri untuk tujuan tersebut, mentauhidkan agama Allah, menaikkan agama Allah, meninggikan agama Allah. Jadi kalau sesiapa yang mempunyai ciri-ciri, mencintai ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi mereka pun sanggup sampai sekarang ni lah, sampai masa kita ni. Kalau kita ni orang yang mencintai sunah-sunah Nabi yang Nabi telah lakukan, kita pun sanggup berkorbankan masa kita. Kita korbankan masa kita untuk mempelajari ilmu-ilmu, mempelajarinya. Dan juga kadang-kadang ada yang sahabat-sahabat kita yang sanggup keluar untuk pergi berdakwah, berbagai-bagai cara lah untuk kita meninggikan agama Allah ni. Jadi mengorbankan harta benda, banyak membantu orang-orang yang memerlukan harta benda, bantu. Dengan sekalipun nyawa. Sekarang ni kalau kita tengok, nyawa sekalipun lah, alhamdulillah lah, kita ni dekat negara kita ni kira aman. Tak sampailah sampai tahap gitu, kan. Nyawa tak sampai tu, kita tak sampai mengorbankan nyawa kita. Kita hanya Allah Ta'ala sekarang ni memerlukan pengorbanan kita daripada segi masa kita, harta benda kita. Itu saja yang diperlukan untuk membantu, untuk mengikuti apa yang ciri-ciri Nabi ada tu. Itu yang kita boleh buat sekarang ni. Kita tak sampailah nak sampai pergi berperang, tak sampai tahap tu. Jadi ambillah peluang tu. Perbanyakkan membantu agama Allah. Bantulah dari segi, kalau kita dari segi tenaga, kita ada tenaga, kita bantu. Apa yang menjurus kepada kebangkitan Islam, bantu. Mendaulatkan agama, bantu. Dari segi tenaga, dari segi bahasa, dari segi wang ringgit, harta benda, bantulah, ya. Baru kita dapat merasakan bagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan pada masa awalnya dulu untuk mendaulatkan syiar Allah ni. Macam tu. Seruan Anas bin Al-Nadar supaya mengorbankan diri ke dalam Allah dan kesanggupan beliau menebus Nabi dengan nyawa dia sendiri. Ada satu kisah ni, seorang sahabat ni, nama apa? Anas bin Al-Nadar. Kita tengok apa cerita dia ni, perkongsian daripada pengarang ni.
Seperti mana yang disebutkan sebelum ini, berlaku kekacauan dalam barisan pasukan kaum muslimin ketika perang Uhud. Jadi sahabat ni pada ketika perang Uhud lah, apa yang sahabat ni lakukan, kita tengok. Berita palsu kononnya Rasulullah SAW telah terbunuh tersebar. Dalam masa peperangan tu berlaku, bila pasukan-pasukan pemanah yang di atas tu tengok, di awalnya tengok macam pasukan Islam menang, mereka turun. Mereka telah melanggar perintah Nabi SAW agar duduk dekat atas bukit tu, anggota-anggota pemanah tadi. Tapi bila dia orang tengok macam seolah-olah perang dah habis, orang Quraisy dah lari, mereka pun turun untuk bersama-sama mengambil harta ghanimah yang dekat dataran tu. Jadi dia orang turun daripada bukit tersebut. Ada satu bukit kecil dekat situ, pemanah-pemanah ini. Jadi bila mereka meninggalkan tempat pemanah itu, Khalid ibn Walid pada masa itu dia masih lagi bahagian Quraisy. Dia tengok kawasan tu dah kurang orang, tempat pemanah tu, tempat strategik tu, yang menyebabkan dia tak boleh nak bergerak dengan bebas kan. Jadi dia patah balik, dia mengambil bukit tersebut. Jadi pada masa itu apa yang berlaku, kucak-kacir dekat tengah dataran bawah tu. Dataran Uhud bawah tu kucak-kacir sebab diserang daripada belakang. Disebabkan oleh pemanah-pemanah tadi dah tinggalkan, diambil alih oleh kafir Quraisy. Jadi pada masa itu berlaku chaos lah dekat bawah tu. Jadi ada juga yang mengatakan Nabi SAW telah terbunuh. Jadi segelintir sahabat yang terkesan dengan berita tu ada dengar Nabi terbunuh. Jadi ada setengah sahabat yang terdengar berita itu yang menyakitkan lah bila kita dengar berita mengatakan Nabi mati kan. Jadi ada yang teruduk seolah-olah menyerah kalah, jadi macam seolah-olah lemah semangat. Jadi lemah semangat pada ketika itu. Dan ketika itu datanglah Anas bin Al-Nadar kepada mereka dan berkata, datang ni Anas ni, salah seorang daripada sahabat. Apa yang membuat kalian terduduk? Dia tanya apa yang membuat kalian terduduk ni, lemah semangat segala-galanya ni. Mereka menjawab, Rasulullah SAW telah terbunuh. Lalu Anas bin Nadar berkata, jadi apa guna kalian hidup selepas kewafatan baginda? Anas ni pun bagi kata-kata semangat lah. Kenapa korang jadi macam ni? Kalau betul lah Nabi dah meninggal, takkan korang jadi macam ni? Kan? Takkan korang jadi macam ni? Ayo, bangkit dan matilah sebagaimana Rasulullah mati. Kenapa kamu orang jadi lemah semangat? Jadi dia punya semangat dia tu memberi injection kepada sahabat-sahabat yang lain. Macam tu. Kalau itu betul juga yang dia katakan, kalau betul-betul lah korang kata Nabi SAW telah wafat, apa lagi yang korang ada ni? Korang berjuanglah sama-sama mati dengan Nabi. Semangat yang hebat daripada sahabat ni, Anas bin Nadar ni. Lihat bagaimana beliau bangkit seorang diri mempertahankan Islam dan menjulangkan tinggi kalimat tauhid. Pada masa tu dia memang semangat dia. Tengok orang-orang lain dah lemah, dia semangat. Dia membangkitkan kembali sahabat-sahabat semangat, yang dia sendiri pun memang dalam keadaan yang semangat. Takkan kita nak tengok macam itu dia, kata dia. Kalau korang Nabi dah wafat, takkan korang nak lemah macam itu je. Ayo, bangun, bangkit. Mari kita terus berhabis-habisan sampai ke akhir hayat. Dia memberi semangat kepada itu, dan dia sendiri pun memang bersemangat. Imam Al-Bukhari menceritakan kepada kita daripada Anas bin Malik, beliau berkata, ketika perang Uhud, tak kala kaum muslimin melarikan diri, Anas bin Al-Nadar berdoa. Sempat lagi Anas Al-Nadar ni berdoa. Dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampun kepadamu atas apa yang mereka lakukan, yakni para sahabat, dan aku berlepas diri kepadamu daripada apa yang mereka lakukan. Dia berlepas diri daripada apa yang kaum musyrikin lakukan lah.
Dan tadi dia kata dia minta ampun sebab sahabat-sahabat ni jadi lemah apa semua, dia minta ampun, dia kata. Kemudian Anas bin Nadar maju. Lepas doa tu dia maju. Selang beberapa ketika, Sa'ad Al-Mu'ad berjumpa dengannya. Ada seorang sahabat lagi jumpa dengan Anas Al-Nadar tadi. Kata Anas bin Nadar, "Hai Sa'ad bin Al-Mu'ah, syurga demi Tuhan Al-Nadar. Sungguh aku mencium baunya dari arah Uhud." Dia dah berbau, dia kata. Aku dah berbau syurga dah, dia kata. Dia berkata kepada siapa? Dia berkata kepada Sa'ad tadi. "Wahai Rasulullah, aku tidak mampu melakukan seperti mana yang dia." Yang ni siapa cakap ni? Sa'ad ni cakap. Sa'ad jadi saksi. Dia tengok si Anas tadi ni. Dia cakap, "Wahai Rasulullah, aku tidak mampu melakukan sebagaimana yang dia, yakni Anas bin Al-Nadar lakukan. Kami menemukan lebih 80 luka akibat libasan perang kat badan dia tu. 80 luka kena libas pedang. Tusukan tombak dan susukan anak-anak panah pada badan dia. Banyak kena. Kami menemukannya dalam keadaan terbunuh dan tubuhnya begitu teruk dalam keadaan begitu sampaikan tiada dapat mengenali mayat dia. Tak kenal lah, tak dapat kenal, kecuali kakaknya yang datang mengenali daripada jari jemari dia. Tak dapat nak kenal dia. Habis badan dia tu. Kesan-kesan daripada pedang, tombak, panah apa semua tak kenal. Muka pun tak nampak rupa lah. Jadi yang dapat mengesan dia, kakak dia. Kakak dia tengok tangan dia, tengok jari jemari dia. Jadi dia pun cakap, ini okey, tak ada masalah. Ini adik aku ni, kakak dia kata. Ismail, yeah, you can speak English. I can speak. You just write down what you want to know, okay? I'm reading a book that telling the Prophet Muhammad, so all the Sahaba. So I read this book, okay? Jadi dia punya jenazah dia tu sampai tidak dikenali oleh sahabat-sahabat lain. Sahabat-sahabat lain tak kenal dia. Cuma dia dapat dikenali dengan kakak dia. Kakak dia kata, ini adik aku ni. Ini adik aku. Anas Al-Nadar. Jadi dia mengenali. Dia dapat mengenali jenazah tu. Anas bin Malik berkata, kami menduga ayat ini turun berkenaan dengan tindakan Anas Al-Nadar dan orang-orang sepertinya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullaha alaih. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badallu tabdila. Yang bermaksud, what is the name of my country? My country is Malaysia. Okay, Ismail, my country is Malaysia. Di antara orang-orang yang beriman itu ada yang bersikap benar, menunaikan apa yang telah dijanjikan kepada Allah, yakni untuk berjuang membela Islam. Maka di antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya itu, lalu gugur syahid dalam peperangan. Dan di antara ada yang menunggu giliran, ada yang menunggu giliran untuk mati, dan mereka tidak pula mengubah, yakni apa pun yang dijanjikan walaupun sedikit pun. Ismail, I'm a Muslim. Malaysian Muslim, yeah. Where are you from, Ismail? Where are you from? Kegembiraan. Ni ada satu lagi sahabat, Azerbaijan. Azerbaijan. Alhamdulillah, Azerbaijan. It's very nice country, eh? Okay, good for you, Azerbaijan. It's good for you. It's good for you, yeah. Ismail.
Okey, seterusnya kegembiraan Haram bin Malhan ketika nyawa beliau terkorban semasa menyampaikan mesej Nabi. Ya, I know about the Azerbaijan. Used to be one of the Union of Soviet Union. I know. Before you guys separate, you guys is under Soviet Union, USSR. Okay. My country also is Muslim country. Okey, ini satu kisah lagi tuan-tuan. Ini satu kisah lagi yang mana kegembiraan Haram bin Malhan ketika nyawa beliau terkorban semasa menyampaikan mesej Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pencinta sejati kali ini maut ditikam semasa menyampaikan mesej Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun beliau berpeluang menyatakan dan mengungkapkan kegembiraan yang terbuku di hati. Ya, beliau kerana memperolehi kebahagiaan paling besar, yakni sebelum menuju ke akhirat. Ni sahabat ni seorang ni. Dia sempat menyampaikan apa yang perlu dia sampaikan dan dia dibunuhlah, ditikam. Ya. Apakah yang beliau ucapkan pada masa itu? Apakah yang beliau ucapkan? Ayuh kita selami kisah beliau sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Anas bin Malik. Menurut Anas, Nabi pernah mengutuskan bapa saudaranya, iaitu saudara kandung Ummu Sulaim, dalam rombongan 70 orang pasukan berkuda. Lalu berangkatlah Haram. Haram adalah salah seorang daripada 70 anggota berkuda itu. Ya. Faiz Mazlan, terima kasih Faiz Mazlan, terima kasih. Terima kasih sehingga terima kasih dengan bunga ros tu. Terima kasih. Beliau seorang yang berkaki tempang. Tempang tuan-tuan, tempang, cacat. Tak sempurna orang dia, tempang. Ya. Beliau berangkat dengan seorang lagi daripada Bani Fulan. Dia berangkat 2 orang lah. Jadi Haram pun berkata, pastikan kalian sentiasa berada dekat sampai aku mendatangi mereka. Jikalau mereka memberi jaminan keamanan kepada aku, tetaplah di tempat kalian. Jika mereka membunuh aku, pergilah kepada sahabat-sahabat kalian. Jadi dia ni jadi macam orang apa ni, dia macam orang perantaraan lah, macam jadi messenger dalam 2 grup muslimin dengan grup satu lagi musuh-musuh ni, grup musuh. Jadi dia sebagai penyampai mesej, yang bawa mesej, dia sebagai utusan dia pergi ke sana, dia cerita. Dia nak berceritalah dengan kumpulan sana tu, kan? Jadi dia kata apa kepada sahabat-sahabat? Adakah kalian memberi jaminan? Tadi dia kata jika mereka memberi jaminan keamanan, jika aku pergi ke sana, dia orang memberi aku keamanan, tetaplah di tempat kalian. Jangan bergerak, duduk je dekat sana. Jika mereka membunuh aku, jika pasukan musuh tu membunuh dia, maka pergilah kalian. Larilah, pergi balik ke markas. Jadi Haram berkata kepada kaumnya, adakah kalian memberi aku jaminan, keamanan agar aku dapat menyampaikan risalah Rasulullah? Jadi Haram kemudian berbicara kepada mereka. Lalu mereka, yakni pihak musuh, memberi isyarat kepada salah seorang daripada mereka. Maksud dia datang tu kepada grup musuh tadi. Dia cakap apa? Adakah kalian memberi aku jaminan keamanan agar aku dapat menyampaikan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekat kumpulan-kumpulan musuh tadi tu. Tapi salah seorang daripada pihak musuh tu, dia telah bagi isyarat kepada salah seorang daripada mereka. Orang itu pun mendatangi Haram daripada belakang lalu menikam dia. Mereka telah apa dipanggil, tak betul lah. Patutnya jawablah apa yang dia cakap tu, tapi tidak. Maksudnya mereka tidak memberi peluang langsung untuk menceritakan apa itu risalah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus dia orang tikam dia daripada belakang. Lalu Hammam salah seorang berkata, aku duga dia menikamnya dengan tombak sehingga menembusi badan dia. Wow, dahsyatnya. Haram pun berkata, Allahu Akbar, demi Rob Kaabah, aku menang. Aku menang, dia kata. Sebab apa? Aku gentle, aku pergi gentle, aku tanya elok-elok dengan dia orang.
Adakah korang membenarkan aku untuk menceritakan sedikit berkenaan dengan apa risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Tapi mereka tikam dia. Tikam dia, Allahu Akbar. Demi Tuhan Kaabah, Rob Kaabah, aku menang. Menanglah sempat bagi cakap macam tu dekat kumpulan musuh tadi. Dan inilah bukti cinta sejati yang menjadikan pemiliknya melihat kejayaan ini dikecapi dengan mengorbankan nyawa. Ketika menyampaikan mesej kekasihnya, iaitu Nabi SAW. Demi Allah, itulah kejayaan sebenar. Ya Allah, janganlah engkau halang kami mengecapi kejayaan tersebut. Kabulkanlah permintaan kami. Amin ya rabbal alamin. Jadi maksud dia, si Hammam tadi ni, dia telah berjaya pergi cakap dekat pasukan lawan tu. Sekurang-kurangnya dia dapat cakap lah. Walaupun mereka tidak memberi jawapan dan terus menikam beliau daripada belakang. Dan menyebabkan beliau terbunuh lah. Terbunuh. Itu kisah yang kedua lah. So kita tengok ada satu lagi kisah sahabat ni. Ada satu lagi kisah, iaitu Abu Bakar As-Siddiq tetap mengutuskan tentera pimpinan Usamah meskipun Nabi baru wafat dan situasi masih lagi kacau bilau. Kita tengok ini Saidina Abu Bakar setelah dia dilantik menjadi Khalifah Rasulullah, dia masih lagi mengutuskan tentera pimpinan Usamah meskipun Nabi baru meninggal lah, baru wafat. Jadi para sahabat telah diuji dengan cubaan yang paling besar ketika Rasulullah SAW kembali kepada Sang Pencipta, yang ini dah wafat, di mana ada segelintir orang-orang Arab murtad. Ada bila dengar cakap Nabi dah meninggal, ada segelintir telah murtad dan berniat untuk menyerang kubu kaum muslimin ketika itu di Madinah Al-Munawwarah. Lebih teruk lagi, dahlah murtad. Dia orang nak pergi ke Madinah untuk serang Madinah pula, kan? Jadi situasi para sahabat ketika itu seperti mana kata Ammar bin Yasir, umpama sekumpulan haiwan ternakan tanpa pengembala. Sedangkan pada masa itu dekat Madinah ni, ialah kan baru lepas kewafatan Rasulullah SAW, seorang pemimpin tiba-tiba wafat. Jadi tak ada rujukan. Sebelum ni kalau ada apa-apa rujukan, mereka akan pergi kepada Nabi SAW. Tapi bila Nabi dah wafat, semua tengok engkau tengok aku tengok engkau, tengok aku, kan? Jadi mereka macam bingung lah. Memang pada keadaan masa Nabi wafat tu memang berlaku kebingungan lah. Keadaan kebingungan yang mana sehingga Saidina Umar pun mengeluarkan kata-kata yang begitu macam tak betul lah, kan? Siapa kata Nabi mati aku penggal leher, macam tu dia kan. Padahal masa tu dia dalam kebingungan lah. Dan pada masa itulah datang Saidina Abu Bakar menenangkan dia dan mengatakan yang siapa menyembah Allah, Allah masih hidup. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Jadi maksud dia bila dengar daripada mulut Saidina Abu Bakar, barulah Saidina Umar beristighfar, astaghfirullahalazim, aku tak perasan benda ni berlaku ni. Jadi mana dia telah dikorek oleh Abu Bakar. Dan pada masa itu juga ada segelintir umat orang Arab murtad. Terus dia tengok Nabi dah ada, tak apalah, kita orang keluar daripada Islam lah dan kita nak serang Madinah. Jadi apa yang berlaku ketika dalam situasi yang sukar ni dan saat yang genting sebegini, datanglah pula perintah agar diutuskan pasukan Usamah. Usamah yang telah dipersiapkan sendiri oleh Rasulullah. Sebelum tu Rasulullah dah siapkan dah, sebelum dia wafat, untuk memerangi pasukan musuh Allah tadi. Jadi Saidina Abu Bakar pun panggil Usamah, panggil kau punya anggota, pergi perangi orang-orang murtad ni, kan, yang plan nak serang kota Madinah pada ketika itu. Namun perancangan tersebut telah terhenti memandangkan Rasulullah SAW sakit. Maksud dia pasukan ni tadi ingat nak pergi serang daripada awal semasa Nabi masih ada lagi, tapi sebab Nabi dalam keadaan gering tu, jadi mereka tidak jadi, kan?
apakah pendirian pencinta sejati iaitu Abu Bakar As-Siddiq terhadap perintah kekasih beliau? Marilah sama-sama kita ikuti kisah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari daripada Asim bin Adi. Beliau berkata, juru bicara Abu Bakar mengumumkan sehari selepas Rasulullah SAW wafat, pengutusan tentera Usamah hendaklah disempurnakan. Jadi Saidina Abu Bakar kata, itu hari korang dah stop sebabkan Nabi dalam keadaan gering. Jadi sekarang korang kena terus jalankan korang punya misi korang yang sebagaimana yang telah diplan oleh Nabi SAW. Jangan ada seorang pun daripada anggota pasukan tertinggal di Madinah. Jangan ada tertinggal pun. Yang mana yang telah di-assign itu hari pada masa hayat baginda, pergi. Mereka semua mesti keluar ke kamp tentera di Al-Juruf, kira-kira 3 km daripada Madinah. Jadi mereka ni mesti kena pergi tunggu dekat kamp Al-Juruf, kamp tentera Al-Juruf. Ketika Usamah bin Zaid meminta izin daripada Abu Bakar agar dibenarkan pasukan tenteranya tetap berada di Madinah disebabkan oleh keadaan yang belum stabil. Jadi panglima tu pun, Usamah pun cakap, ya Amirul Mukminin, ya Khalifah Rasulullah, sekarang ni keadaan tak berapa cantik kan. Bagilah kami tunggu dekat Mekah, dekat Madinah aja. Keadaan tak stabil ni. Biar kita orang tunggu dekat Madinah aja, keliling Madinah, kita jaga dekat sini. Lalu Saidina Abu Bakar menulis pucuk surat kepadanya, aku tidak akan sesekali memulakan apa-apa urusan yang lebih utama daripada melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Itu begitu tegasnya Saidina Abu Bakar. Jadi Saidina Abu Bakar cakap, tak ada. Ini adalah perintah Nabi SAW dulu. Jadi aku ni sebagai melaksanakan dia. Aku nak pastikan yang apa yang Nabi perintahkan dulu dilaksanakan. Jadi aku akan utamakan itu. Apa yang lain-lain semua akan letak ke tepi dulu. Yang lebih utama daripada melaksanakan perintah Rasulullah, aku akan utamakan perintah Rasulullah dulu. Aku lebih suka disambar burung daripada mengubah perancangan baginda. Aku rela kena berlaku satu musibah daripada aku tak ikut apa yang perancangan Nabi ni. Itulah yang diteriakkan oleh Saidina Abu Bakar. Ketika ada orang memberitahu beliau kebimbangan akan serangan orang Arab, yakni orang-orang yang murtad ke atas kota Madinah, apabila mereka mengetahui kewafatan Rasulullah, apa yang Abu Bakar cakap? Abu Bakar menolak alasan tersebut. Dia tolak alasan tersebut dan dia berkata, kalau aku menahan pasukan tentera hendak diutuskan oleh Rasulullah, sungguh aku telah melanggar satu perkara yang besar. Nabi pada masa dalam keadaan gering, dia telah mengarahkan satu ketumbukan tentera untuk pergi. Jadi kalau aku tak ikut apa yang telah diutuskan oleh Rasulullah SAW, seolah-olah aku telah melanggar sesuatu perkara yang besar dalam agama. Dia kata, demi Tuhan yang dijiwanya di tangannya, aku lebih suka orang Arab itu berpaling berbanding menahan pasukan tentera yang diutuskan oleh Rasulullah. Dia kata, daripada orang Arab yang murtad tu, biarlah dia orang murtad, tak apa. Janji yang pertama, hantar pasukan yang telah diutuskan oleh Rasulullah SAW. Itu yang utama. Itu dia Saidina Abu Bakar punya pegangan dia. Dia memang betul-betul firm untuk memastikan pasukan yang telah dilantik oleh Rasulullah SAW pada masa hayat dia menjalankan kerja yang telah assign lah. Dalam satu lagi riwayat At-Tabari yang lain pula, beliau berkata, demi Tuhan yang nyawa Abu Bakar berada di tangannya, seandainya binatang buas menerkamku, aku tetap akan mengutuskan tentera Usamah seperti mana arahan Rasulullah SAW. Walau apa keadaan pada dekat Madinah pada ketika itu, suram ke apa ke, orang Arab tu bermurtad ke apa ke, aku tak kisah benda-benda itu semua. Yang pertama sekali aku nak jalankan adalah melaksanakan perintah Nabi sebelum dia wafat tu. Yang itu aku nak pastikan benda tu yang berjalan dahulu. Andai tiada seorang pun yang tinggal di perkampungan kecuali aku, pasti aku sendiri yang akan pergi. Allahu Akbar. Saidina Abu Bakar. Kalau tak ada tentera tak ada dah, biar aku sendiri yang akan pergi. Dia kata macam tu kepada umat Islam pada ketika itu. Demi Allah, Tuhan yang tidak berhak disembah selainnya,
Inilah dia insan yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi Muhammad ni dengan Saidina Abu Bakar ni memang terlalu rapat. Sampaikan peristiwa hijrah pun termaktub nama Saidina Abu Bakar dalam peristiwa tu. Dia menemani Nabi. Jadi dia dengan Nabi tu begitu rapat. Sahabat, bapa mertua, apa lagi? Dia dengan Nabi tu rapat betul, kan? Jadi apa-apa hal pun dia memang mencintai Nabi lah. Apa benda yang Nabi dah rancang, dia mesti pastikan lah. Dia mesti pastikan benda tu dilaksanakan. Itu yang dilakukannya. Seterusnya kita lihat pula bagaimana Abu Bakar keluar mengiringi pasukan tentera sambil berjalan kaki. Dia bawa pasukan tu sambil berjalan kaki. Dia bawa, ayo, gerak, kamu kena gerak. Manakala Usamah pula menaiki haiwan tunggangan dan Abdul Rahman Auf pula menunggang kuda. Usamah pun berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Khalifah Rasulullah, demi Allah, naiklah atas kuda ini atau aku akan turun." Tengok tuan-tuan, sahabat-sahabat ni, dia telah mendapat tarbiyah daripada Nabi SAW. Jadi mereka ni begitu berdisiplin. Apabila mereka melihat ketua mereka, yakni Khalifah Rasulullah Saidina Abu Bakar berjalan kaki, dia minta kebenaran. "Ya Khalifah Rasulullah, kau naiklah kenderaan ni, biar aku turun." Tak sanggup tengok ketua jalan. Ketua berjalan, mana boleh ketua berjalan? Menghormati ketua. Lalu Abu Bakar pun berkata, "Demi Allah, jangan turun. Demi Allah, aku tidak akan naik. Apalah sangat kalau aku biarkan kedua-dua kakiku ini berdebu di jalan Allah buat seketika." Dahsyat tuan-tuan, dahsyat. Sahabat ni, dia orang ni memang dahsyat. Dia orang lebih mementingkan agama daripada diri dia orang sendiri. Allahu Akbar. Kemudian Abu Bakar menasihati Usamah dengan berkata, "Lakukanlah sebagaimana yang telah diarahkan oleh Nabi Allah. Mulakan dengan negeri Kudah, kemudian negeri Abil. Jangan engkau cuai sedikit pun daripada arahan Rasulullah." Begitulah kecintaan sahabat ni, Abu Bakar ni, kepada Nabi. Sehingga dia cakap, dia pesan dengan panglima perang tu, Usamah tu, kau pastikan apa yang Nabi order itu hari, kau buat. Mula-mula kau pergi negeri Kuda'ah dulu. Kau pergi ke negeri Kuda'ah, kau settlekan kat negeri Kuda'ah, kemudian kau pergi ke negeri Abil. Jangan engkau cuai sedikit pun daripada arahan Nabi SAW ni. Abu Bakar menasihati panglima Usamah tersebut. Jangan cuai, kata dia. Sebab ini adalah perintah Nabi SAW. Kau jangan cuai dalam menjalankan tugas ni. Dalam riwayat yang lain, beliau berkata, "Berangkatlah kau wahai Usamah." Ada riwayat lain. Dia biasanya kalau dalam hal-hal ini dia banyak riwayat ya tuan-tuan. Riwayat-riwayat ni mengikut orang yang meriwayatkan tu. Dia kadang-kadang dia duduk daripada angle yang berbeza, dia dapat benda-benda yang berbeza. Maksud dia bila separuh dia cakap dia ni, dia akan riwayatkan. Dalam riwayat yang lain dia berkata, "Berangkatlah kamu wahai Usamah, bawa tenteramu ke arah yang diperintahkan. Kemudian berperanglah seperti mana yang diarahkan oleh Rasulullah SAW." Ini semua cerita-cerita ni diambil daripada ada nota kaki dekat sini, dia ambil daripada Tarikh Al-Tabari. Siapa yang ada kitab ni boleh refer lah. Siapa ada kitab ni boleh refer cerita-cerita ni.
Oh, cendol warisan, bukan bising tu. Itu adalah bunyi daripada background. Itu kipas saya, kipas ada bunyi sikit Kipas ada bunyi. Tak apalah, tak apa. Dia sebab dia jalan kipas tu dia sejuk sikit, kalau tidak panas sikit Bunyi kipas bunyi kipas. Nak kena tukar dia punya kad dia tu. Demi Allah, inilah yang dinamakan cinta sejati kepada Nabi SAW, iaitu keluar di jalan Allah demi membela agama dan meninggikan kalimat yang benar sejajar dengan perintah Nabi SAW. Begitulah tuan-tuan. Begitulah sahabat-sahabat dulu. Mereka ni mencintai Nabi bukan sekadar mencintai saja. Mereka meniru apa yang Nabi ajar, apa semua dia orang akan implementkan. Sampai tahap macam itu sekali, memastikan apa yang telah Nabi orderkan tu dia orang kena buat. Jangan yang aku punya order nanti dulu. Tak apa, kau buat dulu yang Nabi telah arahkan dulu semasa hayat beliau. Laksanakan yang tu dulu. Selepas itu baru tak ada masalah buat yang apa ni. Okey, yang seterusnya kita tengok pula Abu Bakar Siddiq memerangi orang yang enggan membayar zakat dan orang yang murtad walaupun dalam situasi sukar. Jadi satu kisah ni pula, apa yang dilakukan oleh Saidina Abu Bakar adalah memerangi orang-orang yang tak nak bayar zakat. Bila Nabi dah tak ada, dia orang ingat Nabi ada dia bayar zakat. Bila Nabi tak ada, tak payah bayar zakat. Jadi dia orang enggan membayar zakat. Apabila sampai kepada tajuk pemerangi golongan orang yang enggan membayar zakat, kita bakal menyaksikan seorang pencinta sejati Nabi SAW. Nah, kita boleh tengok dekat sini. Melahirkan azamnya yang teguh dengan keputusannya yang tetap dengan kata-kata beliau yang masyhur. Dia memang mengikut apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Demi Allah, seandainya mereka tidak mahu menyerahkan kepadaku seutas tali unta seperti yang dulu pernah mereka serahkan kepada Rasulullah SAW, aku benar-benar akan memerangi mereka atas keengganan itu. Sebab apa yang dicakapkan oleh Saidina Abu Bakar ni, seolah-olah pada masa Nabi SAW ada, mereka mengeluarkan tali pengikat unta tu sebagai seutas tali ikat unta tu sebagai zakat mereka. Kalau pada masa sekarang ni, pada masa dia sebagai khalifah Rasulullah, dia nak juga dia orang bayar sebagaimana dia orang bayar pada masa Nabi SAW. Kalau enggan, aku akan memerangi mereka. Itulah yang telah dicakapkan oleh Saidina Abu Bakar. Ketika sampai kepada pengetahuan Abu Bakar As-Siddiq bahawa sebahagian daripada kabilah yang telah murtad ingin menyerang kota Madinah, bila dia dengar, dia dah dengar lah. Bila wafatnya Rasulullah tu, dia dengar berita-berita ni. Jadi, apa yang dilakukan? Dengan sendirinya beliau menghulus pedang. Dia sendiri yang hulus pedang, tarik keluar pedang, hulus pedang menuju ke sana. Al-Mu'min As-Siddiqah Aisyah berkata, bapaku keluar sambil menghunus pedang dan menunggang haiwan tunggangannya menuju ke Du Al-Qisah, kira-kira 4 km daripada Madinah, iaitu jalan Rabazah. Sayyidatina Aisyah kata bapa dia sendiri, dia menghunuskan pedang, menunggang kuda dia pergi ke Dul Al-Khishah. Tempat situlah yang murtad tu. Ketika para sahabat lain meminta beliau agar tetap berada di Madinah dan mengutuskan sahaja orang lain untuk pergi. Jadi sahabat-sahabat yang hebat-hebat lain, Saidina Umar, Saidina Osman, Saidina Ali pesan, cakap kat dia, nasihatkan dia, ya Khalifah Rasulullah, engkau tak payah pergilah. Kau tak payah pergi. Kau hantar orang je pergi. Kita hantar ketumpukan tentera je pergi. Kau tak payah pergi. Hantar orang sebagai wakil je. Tapi beliau menolak cadangan tersebut dengan berkata, ditolak cadangan tu dengan berkata, demi Allah, aku tidak akan berbuat demikian. Biarlah aku sendiri yang untuk bela dan membalas dendam terhadap mereka ini. Dia cakap macam tu, begitu tegasnya Saidina Abu Bakar tentang soal murtad ni. Bagaimana seorang pencinta sejati boleh berpeluk tubuh ketika agama yang dibawa oleh kekasihnya sedang memanggilnya? Itu dia.
bagaimana dia seorang yang dia pencinta Nabi ni, pencinta sejati Nabi, Saidina Abu Bakar ni. Takkan dia nak tengok saja orang keadaan agama ketika itu. Tak akan dia tengok. Mana mungkin dia tidak keluar. Sedangkan dia telah mendengar syariat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang meminta pertolongan kepada dia. Dia menganggap benda tu seolah-olah macam itu, meminta pertolongan dia. Abu Bakar, tolong. Ni agama Allah sedang dipeleceh-lecehkan, ada yang nak murtad, nak keluar ni. Mana boleh? Dia ni memang ciri-ciri mencintai Nabi, mencintai sunnah Nabi, segala-galanya. Dia tak akan biarkan benda tu. Itu yang berlaku. Di manakah kedudukan kita dalam hal ini? Ni soalan pengarang kitab ditanya. Kalau kita, di manakah kita punya stand? Where is your stand? Where is your stand? Kalau dalam situasi yang macam ni, keadaan agama dan juga sunnah Nabi SAW, ada orang yang melanggar dia. Pengarang ni tanya, kalau dalam benda ni berlaku, apa yang kita punya stand? Apa yang kita akan lakukan? Tidakkah kita menyaksikan agama yang benar ini sedang meminta pertolongan daripada kita semua di seluruh pelosok dunia? Tak ada nampak ke benda tu? Agama minta kita pertolongan. Come on. Lakukan sesuatu. Takkan kau nak tengok saja. Tidakkah kita mendengar jeritan syariat Islam yang dienaya sedang memanggil kita dari seluruh pelosok alam? Tak ada dengar ke? Sebagai orang Islam, kita tak ada dengar ke agama kita ni tengah memanggil-manggil? Ada unsur-unsur yang sedang cuba memporak-porandakan, cuba meruntuhkan. Tak ada dengar ke? Tak ada tindakan ke? Masih lagi nak bersenang-senang dengan kehidupan dunia ni ke? Mengagung-agungkan kekayaan, mengagung-agungkan pangkat, mengagung-agungkan segala-galanya, tanpa menghindari membantu keadaan agama yang sedang daif, yang sedang dalam keadaan yang tidak baik. Tengok saja ke? Ni pengarang tanya ni. Adakah yang menyahut seruan itu? Ada tak? Ada tak yang nak menyahut seruan apabila apabila sunnah-sunnah Nabi dimain-main apa semua? Adakah ada yang nak sahut seruan untuk membetulkan keadaan? Ada tak? Ada tak? Kau tengah main game, kau tengah bercanda, tengah macam-macam lah. Tidakkah kita berasa takut dan bimbang? Sebahagian daripada kita hanya mengaku sebagai pencinta sejati Rasulullah SAW, tetapi dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang disebut dalam firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad zara'ana li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubum la yafqahuna biha wa lahum ainun la yubsirun biha wa lahum azabun la yasma'una biha ulaika kal an'ami balhum adallu ulaika humul ghafilun. Yang bermaksud, dan sesungguhnya kami jadikan untuk neraka jahanam banyak daripada jin dan manusia yang mempunyai hati, ada hati tetapi tidak mahu memahaminya. Yang ini ayat-ayat Allah, tak mahu memahami ayat-ayat Allah. Ada hati tapi tak mahu memahami, baca je, tak mahu memahami apa itu ayat-ayat Allah. Dan yang mempunyai mata, orang yang ada mata, penglihatan, tetapi tidak mahu melihat dengannya, tak mahu guna mata ni lihat. Sebagai apa? Sebagai bukti keesaan Allah SWT ni. Buta mata. Mata tu buta. Dan ada telinga, tapi tidak mahu mendengarnya dengan ajaran dan nasihat daripada agama. Mereka ini seperti apa, tuan-tuan? Mereka ini seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai, orang-orang yang ghafilun. Jangan jadi orang-orang yang ghafilun, yang lalai, tuan-tuan.
Jangan jadi orang yang lalai. Jadilah orang yang sentiasa peka dengan apa yang berlaku kepada agama. Kalau yang baik-baik okey, tak ada masalah. Yang meruntuhkan agama, kita kena bangun, bangkit untuk memperbaiki keadaan, untuk membantu agama terus. Jangan lalai, jangan jadi orang yang lalai. Ini ada satu kisah lagi, iaitu daripada seorang lagi sahabat, iaitu permintaan Al-Bara agar dirinya dilempar ke dalam taman, yakni benteng musuh, untuk membuka pintu daripada dalam. Tengok ni salah seorang sahabat lagi ni. Kita tengok seorang sahabat ni, apa yang dilakukan dia. Jadi sahabat-sahabat ni tuan-tuan, mereka mendapat tarbiyah direct daripada Nabi. Jadi banyaklah yang mereka amalkan. Jadi bila dia orang amalkan tu, dia menjadi darah daging mereka. Jadi sebiji apa yang Nabi ajar tu mereka amalkan dan mendapat bahagian daripada amalan-amalan itu. Sebab itulah mereka begitu mengasihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba sebaik-baiknya untuk mengikuti bagaimana sebaik-baik mungkin apa yang diteladani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok pula yang ni, satu kisah ni, iaitu Al-Bara ni. Ada seorang tentera ni, Al-Bara, dia meminta agar diri dia tu dilempar ke dalam benteng musuh untuk membuka pintu daripada dalam. Macam apa ni, kota. Suruh dia orang campak masuk dalam kota, dia buka pintu untuk membenarkan tentera Islam masuk. Mari kita tengok apa cerita dia. Ketika berlakunya peperangan Yamamah, pengikut Musailimah Al-Kadzab telah bersembunyi, yakni berlindung di dalam sebuah kota dengan mengunci pintu dia. Dia masuk dalam tu dan mengunci. Seorang pencinta sejati Nabi SAW meminta sahabatnya melemparkan dirinya dari atas tembok taman supaya dapat menerobos masuk ke dalam kota tu dan membuka pintu daripada dalam, agar kaum muslimin dapat masuk untuk menangkap mereka semua. Sebab tak boleh buat apa kan masa tu. Dia duduk di dalam kota tu, tak boleh nak masuk. Tak boleh. Jadi dia kata, dia offer diri dia. Kau orang lambung aku masuk ke dalam sana. Nanti aku buka pintu daripada dalam. Sahabat sampai macam tu sekali. Kita ada berani ke kalau berlaku macam tu? Kalau kita sekarang lagi lah. Sekarang ni lambung-lambung kena tembak aje dah. Tapi ni sahabat sanggup lakukan. Imam At-Tabari meriwayatkan kisah ini kepada kita dengan berkata, lalu kaum muslimin mengasak mereka, yakni musuh, mundur sehingga mereka masuk ke dalam satu taman, iaitu kota yang dikenali oleh taman ataupun kota maut. Musuh Allah itu ialah Musailimah Al-Kadzab yang bersembunyi di dalamnya. Lalu Al-Bara berkata, ini salah seorang daripada sahabat, Al-Bara berkata, wahai kaum muslimin, lemparkanlah aku ke dalam kota ini. Jadi aku akan buka pintu daripada jalan. Kaum muslimin berkata, jangan lakukan sedemikian wahai Bara. Apa Bara kau ni? Mana boleh buat macam tu? Kau nak ke? Dia orang larang sahabat-sahabat lain larang. Lalu Bara kata apa? Bara kata, demi Allah, lemparkanlah aku ke dalamnya. Wallahi, campakkan aku. Tak apa, tak ada masalah. Lampakkan aku ke dalamnya. Beliau diusung sehingga hampir kepada tembok taman tu, hampir dekat tembok tu. Lalu beliau menerobos masuk dan melawan mereka dari dalam pintu tersebut, sehingga berjaya membuka pintu itu untuk kaum muslimin yang lain masuk. Kemudian kaum muslimin masuk dan bertarung sehingga Allah membunuh Musailimah Al-Kadzab. Musailimah Al-Kadzab matilah. Mati kat dalam tu. Nampak tu dia sanggup korbankan diri sebab agama dan mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkorban diri untuk agama. Apa ada hal, tak ada hal, campak je aku kat dalam, nanti aku buka pintu ni daripada dalam. Kalau kita berani ke tuan-tuan? Kalau kita berani ke? Allahu Akbar. Lihatlah bagaimana Al-Bara menjadikan nilai diri beliau begitu murah. Murah jadi dia di jalan Allah, sedangkan ia sangat bernilai.
Kita ni bernilai tuan-tuan. Orang Islam ni bernilai tau. Bernilai. Jangan main-main. Demi Allah, nyawa beliau beribu-ribu kali ganda lebih bernilai berbanding dengan nyawa kita. Hebat dia. Kehebatan yang telah dia lakukan itu. Sebab itulah tuan-tuan, kita ni, kalau hal-hal Nabi SAW, sunnah-sunnah Nabi SAW, kita cuba sedaya upaya lah. Tak dapat kita ikut semua, jangan tinggal semua. Ingat. Kalau kita tak dapat ikut semua, jangan tinggal semua. Yang mana kita mampu, kita buat lah. Yang mana kita mampu, kita grab lah. Sunnah kata makan, baca bismillah. Baca, bila makan, bacalah bismillah. Mulakan kaki dengan kaki kanan, masuk rumah. Masuk toilet, masuk mula dengan kaki kiri. Buat, ikut. Sunnah. Yang sekecil-kecil ni, yang mana yang mampu kita buat, kita buat. Tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Yang besar-besar ni macam tadi tu, nak turut lambung masuk tu, itu macam kita tak mampu nak buat tu, tak payahlah buat. Tapi yang kecil-kecil pun kalau kita tinggal, macam mana? Macam mana kita nak jadi kita ni cinta kepada Nabi, sedangkan yang sunnah yang kecil-kecil pun kita tak mampu nak buat. Lepas tu kita nak kata kita ni cinta kepada Nabi. Tak boleh. Orang yang cinta kepada Nabi tu, yang saya baca tadi kisah-kisah dia, macam Saidina Abu Bakar tadi tu. Dia ingat yang sebelum wafatnya Nabi ni dah ada buat satu ketumbukan tentera. Dia nak hantar kepada dua wilayah. Tapi tak sempat dia nak hantar, dia wafat. Jadi si Abu Bakar ni, sebab dia mencintai Nabi, dia tahu apa yang Nabi order tu mesti ada dia punya kebaikan. Dia melaksanakan dulu arahan yang telah dinyatakan oleh Nabi. Tengok macam tu lah. Macam tu. Itu orang-orang yang mempunyai ciri-ciri cinta kepada Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, kita pagi yang mulia ni, saya pun nak mengingatkan tuan-tuan agar kita mencintai sunnah-sunnah Nabi. Bila kita mencintai sunnah-sunnah Nabi, secara tak langsung kita akan mencintai Nabi. Kita akan mencintai Nabi. Memang kita hari-hari kita dalam solat kita tu, kita ada selawat dan salam kepada Nabi apa semua tu. Tapi tambahkan lagi yang itu yang fardu, tambahkan lagi yang sunnah-sunnah ni, akan menyebabkan kita, kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu bertambah. Ya tuan-tuan. Jadi saya rasa pengkongsian ni memberi kesan kepada saya dan juga kepada tuan-tuan. Dan kongsikanlah dengan sahabat-sahabat kita yang lain. Kepada mereka-mereka yang bersama-sama saya daripada awal tadi, barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita semua. Jadi kepada mereka yang masih belum follow saya, itu follow lah. Follow je. Saya kalau buat live ni tak ada cerita lain tuan-tuan. Saya cerita hal-hal, kitab-kitab yang untuk kita kongsikan bersama-sama, supaya kita dapat sentiasa mengingati Allah dan Rasul kita. Dan juga ada yang amal-amalan yang kita boleh mampu kita tambah nilai kepada ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja yang saya buat. Jadi sekadar itu dulu. Kita tutup majlis pagi ini dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bercuti ya. Masih cuti kan? Bawalah anak-anak berjalan ke mana-mana ke, buat perkara-perkara yang berfaedah. Okey, hingga jumpa lagi.